الناس تعبانه، جاي مش ليه زهوه يعني. عاوزين البلد تهدى كده، في ناس غلابه كتير تعبانه. يعني مش كفايه الاسعار والسكنه اللي جار المؤقت دون اللي تعب الناس، وحاجات كتير. الناس تعبانه هنا كتير بامانه يعني. أمنياتي في رمضان أن يأتي رمضان على الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير، وأن يرحل مرسي وجماعته ويأتي يرحل إلى الأبد الآبدين. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Ramadan Al-Mubarak. Hari pertama kita berpuasa, malah seluruh umat Islam di seluruh dunia menyambut ketibaan bulan suci ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap segala pertentangan, segala pertumpahan darah dapat dihentikan pada bulan mulia ini. Begitu juga rakan kita ataupun saudara kita di Mesir yang beberapa hari lalu, sejak 2-3 minggu lalu, berhadapan dengan suasana tegang yang begitu orang kata pun sengit sekali di Kahirah, malah di seluruh negara Mesir. Dan ketika ini kita tahu juga peralihan kuasa interim tentera berlaku di Mesir selepas penggulingan kuasa sah Presiden Morsi dan Presiden yang dilantik oleh tentera iaitu Adli Mansur sudah melantik saudara Hazim Al-Bablawi sebagai Perdana Menteri baru Mesir dan juga Muhammad Al-Baradei sebagai Naib Presiden Mesir. Dan apakah selepas ini bagi Mesir, kerana perjalanannya masih jauh, penentangan masih jelas. Ikhwanul Muslimin dan juga rakan-rakan Parti Islam menentang peralihan kuasa ataupun penggulingan tentera ini, dan mereka tidak mahu bersetongkol dalam kabinet baru yang dicadangkan oleh Adli Mansur. Bagaimana masa depan Mesir? Jadi itu yang akan kita bincangkan, masa depan Mesir dan juga masa depan ataupun ke mana arah politik Islam di Mesir ataupun di seluruh dunia. Jadi bersama saya pada malam ini Dr. Mazli Malik, rakan saya tidak asing lagi tentang politik Islam dan juga Timur Tengah, pensyarah ilmu wahyu dan juga sains kemanusiaan, dengan cerita bawa balik dari Singapura. Bercerita benda yang sama atau bagaimana di Singapura? Perkara yang sama. Okey. Terkini tentang Mesir ini, pelantikan Al-Bablawi dan juga roadmap yang dicadangkan oleh kerajaan interim menuju kepada pilihan raya pada tahun depan. Jadi tetapi pergolakan masih hangat, dan Muslim Brotherhood ataupun Ikhwanul Muslimin, Anur Parti dan rakan-rakannya tidak mahu mengiktiraf kuasa ini, malah kabinet bayangan ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat apa yang berlaku, jelas menunjukkan kudeta ataupun rampasan kuasa, dan bagi pihak Ikhwan, mereka akan tetap bertegas untuk mempertahankan hak mereka yang telah diberikan oleh rakyat. Rakyat telah bersuara, rakyat telah memilih mereka melalui pilihan raya yang adil dan bersih dan telus. Dan kita lihat media antarabangsa juga tidak boleh menafikan bahawa Muhammad Morsi merupakan presiden pertama yang dipilih secara demokratik dalam sejarah Mesir semenjak beberapa ribu tahun. Dan itu yang mereka perjuangkan, dan mereka akan terus berada di Rabah Adawiyah, di seluruh Mesir, dan kita dapati bahawa di seluruh Mesir bila mereka keluar, bilangan mereka ternyata ramai, dan bukan hanya sekadar Ikhwan, tetapi juga kita dapati kumpulan-kumpulan Islamis yang turut serta, kecuali Parti Nur. Parti Nur dia menyeberangi pembangkang, tapi sekarang ada berlaku perubahan. Dan juga rakyat yang menyokong dan telah memberikan sokongan majoriti dalam pilihan raya, sama ada pilihan raya presiden ataupun pilihan raya parlimen yang lalu. Bagi kerajaan sementara, saya rasa ini merupakan hanya sekadar satu mainan, sandiwara, dan ternyata yang kuasa yang sebenar di belakang itu adalah golongan tentera dan saki-baki rejim lama. Itu tak boleh dinafikan. Tentera itu, walaupun kita lihat Sisi itu yang melantiknya Morsi, tetapi dalam politik apa saja bisa berlaku. Dan kita tahu dia telah menunjukkan taring yang sebenar, dan dengan kerjasama saki-baki rejim yang lalu fulul, maka terbentuklah kerajaan sementara ini. Komen Dr. Mazli tentang pembunuhan rakan-rakan Ikhwanul Muslimin di Kahirah 2 hari lalu. Ya, mereka berhimpun di depan Officers Club itu, pegawai Republican, kerana mereka percaya bahawa Morsi ditahan di dalam itu, dan daripada khabar yang dikatakan memang Morsi berada dalam itu. Jadi mereka seperti mana rakyat negara demokrasi yang lain, dan ini dijamin oleh undang-undang untuk mereka berhimpun secara aman. Tetapi bila
peluru hidup telah dilepaskan dan mereka terpaksa lari ke dalam masjid dan mereka ditembak dalam masjid. Lebih malang lagi, tentera tidak mahu meminta maaf dan untuk justifikasikan mereka bawa keluar footage video palsu yang menunjukkan peristiwa lebih 2 tahun lepas ketika tentera bertempur dengan anak muda revolusi Hosni Mubarak. Dan menariknya, peristiwa tembakan berlaku pada pukul 4 pagi sebelum subuh. Tetapi kalau kita lihat yang footage ditunjukkan waktu siang pukul 11 pagi. Ya, agak terang ya. Terang. Dan ini seolah-olah kembali ke zaman Mubarak, zaman penipuan media, zaman penipuan massa dan kembali lebih teruk lagi apa yang berlaku di Mesir ini kembali kepada zaman Jamal Abdul Nasir tahun 1952 apabila tentera mula berkuasa. Nampak gayanya kat sini yang paling berkuasa tentera dan di pihak kerajaan sementara interim itu tidak berlakunya kesatuan. Okey, kita nak dapatkan keadaan terkini di Kahira. Mungkin kita bersama rakan kita Abdul Haris Bain, Wakil Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia di Kahira. Assalamualaikum Haris. Waalaikumsalam. Mungkin Haris boleh berkongsi sedikit keadaan terkini di Kahira pada ketika ini menyambut permulaan Ramadan. Jadi pertama sekali kita ucapkan salam Ramadan kepada semua. So, jadi kami dah mula solat tarawih pada malam semalam dan daripada media, TV dan sebagainya kita lihat maknanya memang penyokong-penyokong presiden ini bersolat tarawih di tempat mereka berfikir tu memang seperti biasalah. Jadi keadaan tu cuma dia sebagaimana biasa di sini, dia akan bermula pada 11 petang. Cuma kita tak pastilah bila Ramadan ni macam mana. Tapi memang mereka kalau ikut pada berita-berita yang dibaca daripada berbagai-bagai saluran tu, mereka masih terus menjalani puasa mereka di tempat yang mereka pilih untuk mereka berada di setelah bagaimana penyokong-penyokong Mursi ini. Ya, dari pengamatan dan juga pemantauan saudara Haris dari media-media kerajaan dan juga media-media yang ada di Mesir, apa laporan yang terkini tentang situasi politik di Mesir? Jadi yang terkininya tentang isu perlantikan inilah Hazim Abdul Aziz Bablawi ini. Jadi memang nampaknya agak kalut sikitlah dalam nak memilih siapakah yang untuk memimpin ya. Akhirnya Hazim yang berumur 78 tahun ini seorang menteri yang lama, veteran veteran betul lah. Dan kali terakhir rasanya 2011 ketika zaman pemerintahan tentera selepas jatuhnya Mubarak, dia jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tapi tak lama juga. So jadi keadaan itu masih inilah saya lihat ini saling menjawablah di semua media tentang isu tragedi di depan isu pengawal. Itu menjadi isu yang utama. Kedua belah pihak, dua kumpulan ini saling menjawab statement masing-masing dan memberikan bukti yang berbagai-bagai lah. So jadi ada sebarang media itu pun ada sebarang berita tentang penahanan Presiden Mursi dan juga pegawai kanan beliau di mana mereka berada sekarang, dan mungkin ada berita tentang kenyataan daripada pihak tentera? Nampaknya begitulah, tidak disebutkan sebarang kenyataan berkaitan dengan di mana mereka ini berada dan sebagainya. Cuma tangkapan itu adalah ada yang disebutkan beberapa macam Hazim Solah apa diletakkan ditahan di penjara Turah lah, dikatakan. Jadi tapi semua itulah benda-benda yang ialah statusnya benda-benda yang tidak pasti, tidak jelas, yang menafikan, yang mengiyakan. Jadi ketika ini Mesir penuh dengan berita-berita yang seperti ini, kedua-dua pihak. Jadi kalau kita yang melihat kedua-dua ni, kita pun tak tahu mana satu yang betul lah. Begitulah keadaannya. Saudara Haris, mungkin keluarga dan juga sahabat handai anak-anak kita yang belajar di Mesir, mungkin keadaan pelajar kita dengan cerita ada peperiksaan dan sebagainya, bagaimana pergerakan mereka? Jadi sebahagian tu macam di Iskandariah dan di Tonton mereka sudah tangguhkan peperiksaan dan sebagainya. Tapi memang agak mungkin mereka agak terjejas sedikitlah sebab tumpuan pun tidak betul-betul kepadanya. Tak dapat lari daripada melihat isu tekanan isu politik Mesir ini dan juga
persekitaran mereka pergerakan mereka agak terbatas kerana kebimbangan terhadap isu keselamatan. Ini isu yang lain, isu yang pelajar kita secara keseluruhannya tidak terlibat dengan sebarang isu politik dan perhimpunan dan sebagainya. Okay. Kami semua di sini memahami. Okay. Cuma isu keselamatan pelajar kita lah yang kita bimbangi. Isu keselamatan ini maknanya perkara itu berlaku memang sebelum ini pun berlaku. Kerana aspek keselamatan yang agak longgar. Tetapi itulah perkara-perkara yang pihak kedutaan sendiri, pihak Majlis Keselamatan tengah uruskan agar jadi semua dinasihatkan supaya berada dalam rumah, kalau tidak ada keperluan mendesak jangan keluar kerana mereka mudah terdedah kepada gangguan-gangguan keselamatan akibat longgarnya kawalan keselamatan yang ada di sinilah. Okey. Ramai orang mengambil kesempatan. Betul. Terima kasih Saudara Abdul Haris Bain atas laporan tersebut. Tolong doakanlah kami di sini. InsyaAllah. Semua rakyat Malaysia insyaAllah lah, maknanya selagi pelajar kita menjaga menghormati dan panduan-panduan keselamatan diberikan, insya-Allah lah maknanya tak ada masalah. Di sini tak ada masalah insya-Allah. Terima kasih Saudara Haris Bain, Wakil Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia di Kahira, dan terima kasih. Kita akan rehat sebentar Dr. Mazli. Kita akan bincang masa depan Ikhwanul Muslimin dan juga pergerakan Islam di Mesir, dan selepas itu kita akan lihat bagaimana masa depan politik Islam, adakah masih relevan. Kita jumpa lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam membicarakan Mesir, masa depan politik Islam. Mungkin Dr. Mazli, selepas kudeta ini, apa yang boleh kita lihat? Adakah senario ini sudah dijangkakan sejak Morsi dan juga rakan-rakan menang pilihan raya demokratik pada setahun lalu? Kalau kita lihat riak-riak bibit terhadap penentangan kepada Morsi dan juga gerakan Ikhwan, memang dapat dilihat sejak mereka menang pilihan raya pun sudah ada penentangan pada suara-suara sekular dan liberal yang... Dr. Mazli berada di Kahira beberapa kali, dan yang terkini juga Dr. Mazli sempat berjumpa dengan pimpinan Ikhwan dan sebagainya. Adakah reaksi ini juga yang diterima ketika itu? Mereka tak nampak dari sudut itu kerana daripada keputusan pilihan raya, keputusan referendum, keputusan pilihan raya presiden, mereka menyatakan bahawa sokongan yang kuat diberi kepada mereka, dan tentu sekali mereka tidak sangkakan pihak yang menentang tak akan melakukan sesuatu di luar batasan. Mungkin mereka ni orang baik kan. Dan mereka telah lakukan terbaik. Kita dapati semenjak Morsi naik jadi presiden, pertumbuhan ekonomi di Mesir lebih baik daripada sebelumnya. Dari segi pelancongan meningkat, dari segi... Walaupun masa yang singkat. Dalam masa yang singkat, dalam setahun saja. Tapi ini tidak dilaporkan oleh media Mesir sendiri. Media Ikhwan ada laporkan, dan saya rasa laporannya ada dalam webpage kerajaan. Tetapi rakyat dimomokkan dengan keadaan yang berlaku di jalan raya kan. Walaupun FDI masuk, tetapi bagi orang yang kebanyakan itu mereka tak nampak. Dr. Mazli ada mengungkapkan juga Morsi sendiri biarpun berada dalam kedudukan yang agak selesa 52%, 51% dalam pengundian presiden, tetapi beliau juga mendapat penentangan di kalangan rakan-rakan pimpinan beliau juga. Parti-parti yang bersama dengan parti sayap kanan Ikhwanul Muslimin. Dia bukan daripada Ikhwan, dari kalangan Ikhwan sebelum pilihan raya yang memang ada memilih calon tu untuk memilih calon memang ada isu kat situ. Tapi satu disiplin Ikhwan Muslimin, apabila mereka telah ada keputusan syura, mereka akan ikut. Cuma dokongan daripada pemuda-pemuda revolusi yang asalnya bersama Ikhwan, tetapi lepas tahun kita nampak mereka bersama dengan golongan pembangkang. Apa turning point pemuda-pemuda ini? Mereka yang menggerakkan gerakan Twitter Jaya dan juga online dan isu persepsi dan isu ekonomi. Isu persepsi kalau kita lihat yang dibina oleh media kebanyakan yang masih dikuasai oleh rejim Mubarak, mereka menggambarkan Ikhwan dan Morsi dengan perkara yang teruk. Mereka gambarkan Ikhwan akan mengikhwankan satu Mesir, diktator lah dan sebagainya. Dan kemudian malang sekali pula di kalangan setengah
penceramah-penceramah Ikhwan dan pimpinan yang mungkin bersemangat lantas menyuarakan ungkapan-ungkapan yang mungkin semakin menakutkan orang. Itu satu hal. Yang keduanya dari segi ekonomi. Ya, walaupun ada perubahan ekonomi, mereka berjaya membawa masuk FDI dan sebagainya, tetapi saya katakan isu keselamatan macam Ustaz Haris sebutkan tadi, itu perkara yang nyata. Polis tak jenayah berlaku, isu trafik, isu kita katakan sektor pelancongan yang sebelum ini mungkin menjadi pendapatan utama bagi rakyat Mesir. Mereka tak banyak sangat perindustrian, tapi bila terjejas itu walaupun meningkat sikit tapi tak signifikan. Meningkat sikit serupa dengan tidak meningkat dalam kamus ekonomi itu. Jadi perkara seperti ini dimainkan dan kita dapati hatta di kalangan Hizbun Nur Salafi yang asalnya bersama dengan Ikhwan membentuk perlembagaan, melantik Morsi menjadi presiden, tetapi rasa bahawa mereka tidak mendapat apa sepatutnya dan Morsi tidak berjaya membawa perubahan yang drastik. 1 tahun adalah tidak adil untuk menghukum Morsi dan akhirnya mereka pun sokong kumpulan. Apa pendekatan yang Dr. Mazli rasakan yang menjadi yang kata pun penyebab Morsi digulingkan oleh kudeta, dan berbeza dengan gerakan-gerakan Islam seperti di Algeria misalnya menang pilihan raya kemudian FAS dijatuhkan oleh tentera. Begitu juga di Turki, walaupun masa yang begitu lama diambil oleh AK Parti dan parti-parti sebelum ini yang berasaskan Islam, tetapi mereka tidak terus menerapkan unsur-unsur perjuangan mereka yang mereka anuti ataupun mereka inginkan sebelum ini. Jadi apa perbezaan ini? Kalau kita lihat ada dua-dua tu senario yang berbeza dengan Mesir. Algeria dia FIS adalah popular movement. Bila jatuh, tentera masuk campur dan zaman tu kalau kita lihat tidak ada coverage YouTube, Twitter dan sebagainya. Jadi tentera lepas melakukan sewenang-wenangnya dan akhirnya muncul kumpulan pengganas Al-Qaeda di sana yang kenapa? Pada mereka nak guna saluran demokratik, golongan moderat tak berjaya. Lebih kita guna bahasa senjata. Lalu mereka pergi pada senjata. Di Turki, dia bukan perkara baru. Penggulingan ni bukan waktu refah saja. Sebelum itu dah banyak digulingkan. Jadi kita lihat nasionalis pun pernah digulingkan. Pernah digulingkan oleh tentera dan tentera dia pegang kepada Kemalis lah, ideologi mereka. Dan kita dapati bahawa Erdogan mempelajari kesilapan itu, lantas mereka muncul dengan sintesis baru iaitu AKP yang lebih bersikap inklusif. Okey. Persoalannya, adakah di Egypt dua senario ini sesuai? Saya rasa tidak sesuai. Dia ada senario ketiga yang kita akan lihat apa akan berlaku selepas ini. Cuma Ikhwan melalui kerangka struktur mereka dan juga ideologi mereka, dia agak sukar untuk mereka menjadi seperti Algeria ataupun Turki. Cuma model yang agak dekat dengan Mesir yang ini kita boleh lihat Tunisia. Ennahda tidak melakukan pemberontakan dan sebagainya. Kenapa? Konsep perkongsian kuasa. Konsep perkongsian kuasa bila mereka boleh bersama-sama membentuk kerajaan, akhirnya kalau ada pun kelemahan dan kesilapan, mereka tak akan ditembak seorangan. Ini akan sebahagiannya rakan mereka juga di dalam itu. Ikhwan cuba lakukan, Morsi cuba lakukan. Dia cuba ajak kumpulan yang lain untuk bersama, liberal, sosialis. Tetapi malangnya mereka tolak awal-awal dan mungkin kerana saya rasa pendekatan Ikhwan ataupun dari segi diskurs yang Ikhwan gunakan itu tidak seperti Ghanouchi. Mungkin contoh lain kalau kita boleh kaitkan di Malaysia, agaknya mungkin Ikhwan perlu lihat bagaimana Parti Islam PAS boleh bersama dengan sekian lama dengan Pakatan Rakyat yang ideologi berbeza. Mereka tak perintah lagi lah. Kalau perintah mungkin kita tak tahu cerita bagaimana. Tapi sekurang-kurangnya keterbukaan seperti ini, perkongsian kuasa, power sharing. Indonesia pun begitu. Indonesia begitu. Kita lihat PKS dan Parti Islam yang lain, keterbukaan untuk bersama. Ikhwan cuba melakukan sesuatu, tapi mungkin kerana mereka berada di atas. Jadi bila kita berada di atasnya, segala kesilapan orang akan mudah silapkan kita. Kita akan lihat juga masa depan Egypt selepas ini. Kerana kita tahu Ikhwan bukanlah baru dalam permainan politik di Mesir. Mereka sudah dinafikan, sudah diburu oleh pemerintah Mesir sejak beberapa dekad lampau dan mereka dibunuh dan sebagainya. Tetapi apabila mereka masuk ke arus perdana politik, dan itu yang mereka ingin perjuangkan secara demokrasi, tetapi dinafikan oleh kudeta. Jadi apa akan berlaku selepas ini? Kita lihat sebentar.
kembali membicarakan masa depan Mesir dan juga masa depan politik Islam. Kalau kita melihat memantau ataupun laporan media-media antarabangsa sebagai pelbagai andaian diberikanlah apabila ini berlaku, golongan Islamis mula membuat tindakan di Semenanjung Sinai dan sebagainya, itu menjadi muka depan. Begitu juga tindakan Morsi dalam masa beberapa bulan kebelakang ini menyatakan pendirian tegas terhadap Syria juga menjadi tumpuan. Begitu juga tumpuan Turki terhadap Morsi juga menjadi rakan baik. Di Mesir juga menjadi tumpuan laporan-laporan mereka yang melihat bahawa kelompok Islam ni yang menyebabkan ini berlaku di Mesir. Saya rasa ini satu tuduhan yang tidak benar, dan malah kalau kita lihat apa yang berlaku di Mesir ini, kudeta, ia merupakan pengkhianatan terhadap golongan moderat Islam, golongan beraliran sederhana yang cuba membuktikan bahawa... Okey, cuba kita memahami golongan sederhana di Mesir ni. Islam ni. Ikhwan Muslimin berbeza dengan kumpulan-kumpulan ekstremis yang mungkin mengangkat senjata, yang menggunakan cara kekerasan, menolak demokrasi. Ikhwan menggunakan ruang demokrasi yang ada. Sanggup bersama dengan orang lain, sanggup berkongsi kuasa dan juga memerintah bersama. Ketika Hosni Mubarak, di mana Ikhwan? Hosni Mubarak tidak memberikan peluang kepada Ikhwan. Tetapi dalam bentuk politik dan mereka turut terlibat di dalam pilihan raya, di dalam parlimen. Walaupun kalah, walaupun tidak dinafikan putusan tersebut. Walaupun dinafikan dan walaupun bilangan mereka yang sedikit, tetapi mereka masih lagi tak gunakan kekerasan. Maksudnya mereka bersedia untuk bersama demokrasi. Bersedia. Walaupun mereka hidup istilahnya bawah tanah lah. Tetapi mereka tidak mengangkat senjata dan sebagainya. Itu realiti. Itu realiti. Dan kita lihat pada ini, apabila mereka dikhianati, kemungkinan golongan yang menggunakan kekerasan, tetapi selepas revolusi 25 Januari di Egypt cuba untuk bersama dan demokrasi, mungkin pada mereka cubalah model Ikhwan Muslimin, tetapi berlaku seperti ini, mereka akan kembali kepada keganasan. Adakah itu akan berlaku? Di Sinai itu berlaku. Dan malah telah bunyi apa yang kita lihat di media-media dan sebagainya, kumpulan-kumpulan radikal seperti ini telah mengatakan, kami sudah beritahu Ikhwan Muslimin bahawa demokrasi tak dipercaya dan sebagainya. Dan akhirnya from ballots go back to bullets, kan. Dan ini amat menyedihkan, dan lebih malang lagi kita dapati sikap hipokrit sesetengah pihak barat yang kononnya juara demokrasi dalam hal ini, apabila melibatkan golongan Islamis, mereka mempamerkan wajah yang berbeza. Dan lebih jahat lagi ialah rejim Saudi dan rejim Emirates yang dengan jelas-jelas, walaupun kononnya Saudi itu inginkan Islam, tetapi menyokong pemberontakan tentera dan menunjukkan sikap mereka yang memusuhi gerakan Islam dan politik Islam yang sederhana. Suara-suara progresif dan sederhana dalam masyarakat Islam di Mesir, di mana? Kerana kita tahu apabila mereka berkumpul di Medan Tahrir dan juga di pekarangan Universiti Kahira itu, dua kelompok yang benar-benar berbeza. Sekarang ini suara itu bersama dengan Morsi menuntut supaya kuasa dikembalikan kepada hak rakyat yang telah memilih Morsi, dan juga mereka berharapkan bahawa Morsi akan kembali menjadi kerajaan yang sah. Jadi model politik Islam yang boleh kita lihat yang cuba diterapkan oleh pimpinan Ikhwan melalui sayap politik mereka dan melalui Presiden Morsi, adakah itu benar-benar menjadi satu ataupun persimpangan pada ketika ini? Kita tak katakan persimpangan, tetapi perlu ada retrospeksi ataupun muhasabah kembali di mana silapnya. Ya, kita tidak bersetuju dengan kudeta, kita tak bersetuju dengan pengkhianatan terhadap apa yang telah dicapai oleh Ikhwan, tetapi dalam waktu yang sama juga kita perlu lihat bahawa ada terdapat 2-3 perkara yang mungkin Ikhwan terlepas pandang, ataupun kelemahan Ikhwan dari segi wacana, dari segi sikap mereka yang mungkin dilihat terlalu cepat untuk dapatkan kuasai parlimen, kuasai majlis syura, kuasai presidensi yang mungkin digeruni oleh pihak lain. Dan ini mungkin boleh dimuhasabahkan, dan mungkin pelajaran daripada Malaysia boleh mereka ambil iktibar, di Tunisia, di Turki. Arab Spring ataupun kebangkitan Arab ini juga merujuk kepada kebangkitan di Mesir, begitu juga di Tunisia. Tetapi selepas ini rakan-rakan mereka yang sudah berlaku uprising, sudah berada peralihan kuasa demokrasi di Libya, di Tunisia, begitu juga yang sedang berlaku di Syria, dan juga kita lihat di Jordan ada kebangkitan, di Bahrain dan sebagainya, Yaman begitu. Jadi apa yang kita boleh baca keadaan ini? Itu saya katakan tadi. Sikap hipokrasi pihak barat yang konon menjuarai demokrasi, dan sikap hipokrasi negara-negara Islam yang kononnya menjuarai demokrasi akan memberikan justifikasi kepada diktator-diktator yang masih takut berhadapan rakyatnya. Hari ini dia mempunyai legitimasi. Lihat, Arab Spring gagal dan tentera kembali, dan kami akan buat perkara yang sama, dan
Barat akan terima, semua akan terima apa kami lakukan. Ada satu pandangan dan juga mungkin Dr. Mazli boleh komen. Dikatakan bahawa pemerintahan secara demokrasi agak sukar berlaku di Timur Tengah. Saya rasa itu justifikasi yang cuba diberikan oleh para diktator, dan apa yang berlaku ini, sikap hipokrasi Barat akan memberikan legitimasi dan membenarkan apa yang mereka katakan, dan ini tidak benar. Okey, dalam menuju kepada roadmap yang disediakan oleh kajian interim di Mesir ini, apa akan berlaku dalam masa beberapa minggu, bulan akan datang? Ya, mereka akan berpecah sesama sendiri. Dan kita dapati golongan pembangkang, sama ada sekularist, sama ada golongan liberal, sama ada golongan leftist, socialist, golongan Mereka pun akan berpecah. pemuda. Sekarang ini sudah ada. Ya. Hizbun sudah tidak memihak. Ya. Siapa ni, Syekhul Azhar sudah mula tidak berpihak Sudah, selepas peristiwa pembunuhan. Dan golongan pemuda revolusi sudah mula nampak kembali untuk menentang golongan tentera ini. Sebab mereka tidak mahu tangan tentera. Ya. Dan dalam waktu ke depan, kita akan dapati Saki Bakir rejim akan mula menunjukkan taringnya, dan pada waktu itu golongan pemberontak ini akan berpecah, dan ke mana arahnya? Pasti deadlock lah. Deadlock, dan tidak boleh tidak kena kembali menyerahkan kepada rakyat melalui pilihan raya yang bersih yang lalu, kembalikan kuasa kepada Morsi dan juga kepada kerajaan yang sah. Okay, terima kasih Dr. Mazli Malik, pensyarah ilmu wahyu dan sains kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa dan juga pakar Timur Tengah kita. Kita akan terus memantau. Terima kasih Dr. Mazli. Mungkin terus bersama kami di Esrawani untuk memberikan analisa terkini tentang politik di Mesir. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam edisi yang lain. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan melalui platform kami di Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya, dan jangan lupa melayari astroawani.com untuk mendapatkan liputan terkini di dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum. Insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.